Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan yang terdapat dalam kumpulan ini, yaitu yang pertama Nurul Atira binti Kamarudin. Hai. Dan juga Intan Effendi. Hai. And Tuhan dalam agama Buddha bukanlah Siddhartha Gautama. Buddhism juga menolak adanya sosok maha kuasa sebagai pencipta dan menyatakan bahawa alam semesta diatur oleh 5 hukum kosmis, iaitu Niyama Dhamma. Hal ini dipandang oleh banyak orang sebagai perbezaan utama antara Buddhism dan agama-agama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bahasa Pali adalah Ati, Ajatang, Abutang, Akatang, Asam Katang, yang artinya suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Narawani binti Jamal. Hari ini saya akan membentangkan tentang Tuhan dalam agama Buddha yang saya pilih, yaitu Tuhan Avalokiteshvara. Avalokiteshvara ini adalah dewa penaung utama Tibet. Dia duduk di atas takhta teratai, di atas cakra bulan. Dewa ini mengambil berbagai bentuk seperti dalam Dalai Lama Tibet, ianya untuk membawa keselamatan kepada makhluk hidup di dunia. Dalam lukisan ini, dia mempunyai 4 tangan dan berwarna putih. Tangan atasnya itu memegang tasbih dan juga teratai yang lebih rendah, yang bermaksud yang dewa ini dia bersedia untuk berdoa. Lepas itu, dia menggenggam permata yang dipenuhi hajat di hatinya. Permata ini merangkumi bodhicitta, yaitu aspirasi untuk mencapai pencerahan tertinggi dengan menyelamatkan semua makhluk daripada kesengsaraan dan mewujudkan mereka dalam kebahagiaan yang sempurna. Terusnya, isi yang pertama ini, adakah Avalokiteshvara ini Tuhan ataupun manusia? Avalokiteshvara ini adalah bodhisattva Buddhis yang paling masyhur. Namanya terkenal luas dari Sri Lanka di selatan sampai ke Danau Baikal di utara. Dari Jepang pula di timur sampai Kaukasus di barat. Kemasyhurannya ini cepat tersebar di dunia modern, terutamanya di Eropa dan juga Amerika Utara. Adalah contoh adaptasi simbolis Buddhis yang terbaik sebagai respon umat Buddha terhadap tantangan religius dan juga pada zaman kini. Avalokiteshvara dalam dunia Buddhis, dia mempunyai banyak jelmaan, bahkan dia mempengaruhi agama lain, terutamanya agama Taoisme. Para cendekiawan berbeda pendapat dalam mengartikan kata Avalokiteshvara. Ya apa nih? Bagaimana Tuhan ini dipertuhankan? Avalokiteshvara ini dihormati sebagai karuna yang ideal. Karuna ini bermaksud kegiatan belas kasihan di dunia untuk menanggung kesakitan orang lain. Bodhisattva dikatakan muncul di mana saja, bahkan di alam neraka, untuk membantu semua makhluk dalam bahaya dan kesusahan. Nama Bodhisattva ini dalam nama Sanskrit Avalokiteshvara ditafsirkan dengan banyak cara, yaitu orang yang mendengarkan tangisan dunia, Tuhan yang tampang, Tuhan yang kelihatan dalam setiap arah. Pada isi yang seterusnya, adakah kekuasaan Avalokiteshvara ini meliputi semua kekuasaan di muka bumi? Pada pandangan saya, dalam agama Buddha terdapat bodhisattva yang memiliki sifat penyayang dan selalu menolong makhluk yang mengalami kesulitan atau sedang bermasalah. Kemudian berinkarnasi pada tubuh salah satu pemujanya untuk menolong sesamanya dalam tubuh manusiawi. Pada isi yang seterusnya, adakah Avalokiteshvara ini layak digelar Tuhan? Oke.
dalam pengaruh ajaran agama Buddha, mereka mempercayai bahwa Dewi kasih sayang sangat dalam mencapai nirwana. Dewi kasih sayang ini terkenal dengan sebutan Dewi Kuan Yin. Okay. Pada umumnya, Bodhisma ini memiliki banyak roh atau dewa. Di China, citra Dewi Kemurahan yaitu Kuan Yin merupakan patung yang ditemukan di dalam setiap rumah dan juga kuil. Dewi ini sebagai dewa pengampunan yang penuh belas kasihan. Dewi ini turun ke bumi untuk menerima doa-doa atau mendengarkan ratapan tangisan dari para penyembahnya, yaitu penganut agama yang menganut Avalokiteshvara ini sama dengan Dewa Kuan Yin. Avalokiteshvara ini merupakan dewa Avalokiteshvara ini merupakan dewa lelaki yang kemudiannya menjadi dewi di negara Cina. Dewi yang dimaksudkan itu ialah Dewi Kuan Im. Dalam bahasa Sanskerta, Dewi Kuan Im disebut Bodhisattva Avalokiteshvara. Okay. Okay, hai. Nama saya Intan Effendi dan hari ini saya akan continue untuk for the next pasal Buddha. So, saya akan terangkan sedikit sebanyak pasal Tuhan Manjushri ataupun dikenali sebagai Buddha Bodhisattva. Okay, next. Alright, dalam Buddhisme Mahayana, Manjushri merupakan Bodhisattva kebijaksanaan dan merupakan salah satu tokoh ikonik yang paling penting dalam seni dan kesusastraan Mahayana. Dan ia juga mewakili kebijaksanaan prajna yang tidak terbatas pada pengetahuan atau konsep. Jadi image ataupun foto Manjushri seperti gambar-gambar Bodhisattva lain memang digunakan untuk khas untuk meditasi, untuk macam kita renungan, dan digunakan untuk doa oleh para Buddha Mahayana. Okay, dalam Buddhisme Theravada, Manjushri ataupun makhluk Bodhisattva lain diiktirafkan dan diwakili. Okay. Asal-usul Manjushri. Okay, Manjushri ni mula-mula dimuncul dalam kesusastraan Buddha di sastra Mahayana. Dia khususnya Sutra Lotus, Sutra Bunga Ornamen dan Sutra Vimalakirti serta Sutra Pajna Paramita. Okey, ataupun dikenali sebagai The Prajna Paramita sebenarnya adalah koleksi sutra yang mengandungi sutra-sutra dan sutra berlian. Dia juga popular dekat India. Tak lewat pada abad ke-4, abad ke-5 dan ke-6, dan ia merupakan jadi salah satu tokoh utama Mahayana sebagai ikonografi. Okey, walau bagaimanapun Manjushri tidak muncul dalam kanon Pali, beberapa ulama mengaitkannya dengan Panca Iska, iaitu seorang musisi surgawi, pemuzik surgawi yang muncul di Dikya Nikaya dari Pali Canon. Okey, kemirahan Manjushri sering dijumpai di ruang meditasi Zen dan ia merupakan dewa penting dalam Tantra Tibet, dan bersama kebijaksanaannya Manjushri dikaitkan dengan puisi, pidato, tulisan dan dikatakan mempunyai suara yang sangat-sangat merdu. Okey, adakah Manjushri ni Tuhan ataupun manusia? Okey, dalam bahasa Sanskrit, maksud Manjushri ni ialah dia yang mulia dan yang lembut. Okey, Manjushri ni sering digambarkan sebagai seorang lelaki muda yang memegang pedang di tangan kanannya, dan di tangan kirinya dia memakai sutra Pajna Paramita, dan kadang-kadang dia menunggang seekor singa yang menunjukkan sifatnya yang utama yang tidak berani. Kadang-kadang bukannya pedang atau sutra, dia digambarkan dengan teratai, pemata atau tongkat. Kesunyiannya menunjukkan bahawa kebijaksanaan timbul dari dirinya secara semula jadi dan dengan mudah. So basically Manjushri ni
boleh dikatakan dia bukan Tuhan. Dia bukannya, di kepercayaan orang Buddha mengatakan dia tu Tuhan, tapi pada pandangan agama lain benda tu macam sebagai satu simbol. Sebab dia ada patung, so dia menganggap patung tu Tuhan dia, yang menggambarkan seorang lelaki muda. Okey, macam mana Manjushri ni sembah? Okey, setahun yang lalu ada 500 cendekiawan terhebat kumpul di Universiti Nalanda yang terkenal, sangat terkenal Universiti Nalanda ni dekat India. Niat dia untuk mengarang memuji kebaikan Bodhisattva ni. So setiap ulama ni mengarang doa pujian. So apabila diorang membandingkan, mereka tulis secara bebas antara satu sama lain, diorang gabungkan menjadi satu gubahan yang sama, dan ia jadi satu pujian kepada Manjushri yang mulia, yang macam kita tahu hari ni lah. Doa kebaktian yang paling berharga kepada Tuhan kebijaksanaan murni Manjushri. Oleh itu pembaca sangat bermanfaat dan bermakna. So basically dia akan ada dia punya doa dia lah untuk macam memuja Manjushri ni ataupun Bodhisattva ni. Jawapannya ini ia meliputi kekuasaan Tuhan ini meliputi semua di muka bumi. Hal ini kerana setiap ajaran yang Tuhan itu adalah berbeza dengan ajaran agama lain. Kerana agama Buddha ini kepercayaan kepada Tuhannya adalah tidak jelas, kerana ia bergantung kepada kepercayaan seseorang penganut. Sebagai contoh, sekiranya seseorang penganut itu bahawa Tuhan ada yang mendatangkan bukti tentang kewujudannya, maka mereka boleh berpegang dengan kepercayaan tersebut. Tetapi mereka tidak boleh memaksa orang lain untuk mempercayai agama mereka sendiri. Seterusnya, agama Buddha ini lebih menekankan kepada usaha dan ikhtiar seseorang tanpa bergantung kepada orang lain atau unsur-unsur lain. Kerana bagi mereka kehidupan ini bukan saja diciptakan untuk sesiapa, tetapi ianya sentiasa berputar dan bergantung kepada setiap dan akibat yang berterusan. Bagi agama Buddha tersebut, mereka menganggap kepercayaan agama mereka ini kadang dianggap sebagai karut, kerana permohonan dan hajat seseorang yang diminta ada kalanya tidak berjaya, dan ada kalanya berjaya, ada kalanya tidak. Ada 2 minit tinggal. Seterusnya, isi keempat adalah adakah Tuhan Vajrapani ini dikenal sebagai Tuhan? Pertama, penganut Buddha ini dikategorikan sebagai golongan yang tidak mengaku adanya Tuhan, iaitu agama Kristian. Kerana bagi mereka ini adalah tidak logik, kerana kekurangan bukti dan tidak penting untuk dibicarakan kehadiran Tuhan, kerana tidak membawa sebarang makna kepada manusia. Seterusnya, Buddha juga berpendapat bahawa setiap sesuatu mempunyai arah dan tujuan di mana ia tidak boleh ada secara tiba-tiba tanpa sebarang ketentuan, dan sebarang ketentuan tersebut diciptakan oleh Tuhan.
Sebagai contoh, sekiranya setiap apa yang berlaku itu ada penciptanya, boleh diterima dan boleh diterima, tetapi ada mengatakan bukti bahawa pencipta tersebut adalah Tuhan atau hanya seorang pencipta. Kerana kejadian ini bagi mereka amat merumitkan untuk bagi mereka yang banyak pencipta. Seterusnya, pandangan agama saya untuk perkara ini adalah yang pertama, bagi saya untuk mencapai keharmonian dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum, agama kita ini, setiap individu haruslah menanam dalam diri mereka sendiri agar kita ni mempunyai rasa sifat hormat menghormati antara satu sama lain, walaupun kita di Malaysia ni mempunyai berbeza dari segi agama dan kepercayaan. Yang seterusnya, kita sebagai umat Islam juga diwajibkan ke atas kita untuk menghormati penganut agama lain. Selain itu, penghuni seluruh di permukaan bumi yang diciptakan Allah SWT yang mempunyai berbagai suku, bangsa, ras, agama serta ini supaya kita dapat mengeratkan silaturahim sesama manusia agar kita akan mendapat kebahagiaan sama ada di dunia maupun akhirat. Seterusnya, Allah SWT juga mengajar kita konsep toleransi dengan tujuan agar keharmonian dan wujud dalam kalangan umat manusia, supaya jika di antara kita berada dalam kesusahan, kita sebagai masyarakat haruslah menunjukkan sikap prihatin sesama manusia. Akhir sekali, konsep toleransi haruslah diajarkan oleh Islam, haruslah dijadikan amalan seharian. Kesimpulannya, menurut Tuhan yang saya kaji ini, ia mempunyai kisah yang tersendiri, iaitu kisah yang popular kerana yang menceritakan tentang tangan baja yang membunuh Mahasfera, iaitu seorang pelajar yang digambarkan sebagai makhluk jahat. Selain itu, setiap negara juga mempunyai bentuk dan kepercayaan yang berbeza tentang Tuhan tangan baja ini. Dalam bentuk seni yang menggambarkan tangan baja ini, ia sentiasa hadir dalam agenda Buddha memeluk orang itu. Kewujudan ini juga adalah untuk menghadapi lawan Dharma. Walaupun wajah pandai ini digelar sebagai Tuhan kepala, tetapi dia bukanlah seorang penyembah berhala yang sangat popular. Budaya ini adalah sama rata kepada semua. Sekali, agama Buddha ini juga tidak pernah mengabaikan agama lain untuk mengutuk atau menghina agama lain sebagai agama jahat. Selain itu, ajaran agama Buddha ini, kenyataan dan ilmu ini yang diajarkan bukan semata-mata yang harus dituruti. Hal ini, bagi siapa yang tidak memahami, boleh saja mengumpulkan soalan yang tidak fahami yang akan dijelaskan sehingga mencapai kefahamannya dalam konsep tersebut. Sekian, terima kasih.